Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita berkumpul bersama-sama untuk kita hadiri majlis ilmu, membacakan daripada kitab para ulama kita, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu kitab menjadi setiap bagi penuntut-penuntut ilmu itu akan kunci untuk mereka membersihkan hati mereka dengan kitab seperti ini, iaitu kitab penawar bagi hati ini, yang mana apabila seorang itu mempelajari ilmu ataupun daripada kitab para ulama yang saleh, yang lagi wara', yang lebih bertakwa lagi, maka pasti kita akan mendapat keberkatan daripada tulisan-tulisan mereka. Kerana mereka itu berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka itu lillahi, billahi, minallahi, wa 'alallahi, wa fillah. Mereka itu sentiasa kehidupan mereka itu lillah, kerana Allah, dan mereka itu sentiasa billah. Artinya mereka itu bersama dengan Allah. Apa pun mereka buat, mengambil keberkatan daripada Allah. Billah. Wa 'alallah, dan mereka itu kehidupan mereka sentiasa dalam keadaan 'alallah, bertawakal kepada Allah. Mereka tulis kitab, mereka mengajar, apa semua, mereka berdakwah, semuanya 'alallah, di atas tawakal mereka, penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'allah, dan juga mereka bersama dengan Allah apapun dalam dua keadaan mereka. Mereka sentiasa menghadirkan bahawasanya Allah Ta'ala itu hadir, melihat, menilik kepada diri mereka, sehingga mereka syuhud dalam segenap gerak-geri mereka. Wa fillah, dan mereka sentiasa berjalan pada jalan Allah. Itulah para ulama, yang apabila seorang itu mempelajari ilmu dari para ulama ataupun daripada kitab para ulama ini, maka pasti kita akan diberi syafaat oleh para ulama. Jadi bila kita belajar kitab ulama ni, sebab kita nak dapat ulama tersebut daripada syafaatnya. Kerana Nabi SAW sebut, yushfa' min ummati salasa, 3 golongan yang boleh beri syafaat kepada umat aku ni, kata Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Para anbiya, para nabi itu memberi syafaat. Siapa yang mereka mahu, mereka boleh beri. Yang khususnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW boleh beri kepada segenap umat. Tak kisahlah, Nabi SAW boleh berikan kepada siapa yang nak. Begitu juga kata Nabi SAW. Yang kedua, al-ulama, para ulama. Para ulama ni boleh bagi syafaat kepada kita. Tak mustahil esok bila kita baca kitab ni, kita pernah baca kitab ni, kita amalkan apa yang ditulis oleh pengarang ni, Syekh Abdul Qadir Mandili itu, nanti kita dibangkitkan bersama dengan dia. Lalu dia mengenal kita, dan dia akan syafaat kepada kita. Tak mustahil. Itu di akhirat esok. Nampak? Dan yang ketiga, para syuhada. Kata Nabi SAW boleh beri syafaat kepada siapa-siapa yang mereka mahu. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan kita belajar ilmu yang dikarang oleh ulama kita ni, tuan-tuan dan puan, ulama Nusantara ini, menjadikan kita dapat syafaat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam kitab penawar bagi hati,
iaitu pada bab yang keempat yang membicarakan tentang perut. Membicarakan tentang perut. Dan kita sudah sampai pada kalam musannif, iaitu kata musannif, adapun bersangatan kenyang, maka hanya senya dituntut daripada menjauhkan kerana beberapa perkara. Sampai situ kita berhenti. Tapi kita ulang baliklah sebab saya dah sebut sebelum ni pertama dan yang kedua musannif akan sebut. Kata musannif, kalau musannif rahimakumullah, pertama, kerana apa kenyang ni tidak boleh untuk kita amalkan selalu. Tak boleh kita ini sentiasa mengenyangkan perut kita ini. Yang pertama kata Syekh, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Jadi bila banyak makan mengeraskan hati. Kenapa? Memang ada hadis Nabi SAW mengatakan la tumayyitul quluba bikasrati dhahak wa ta'am. Kata Nabi SAW, jangan kamu mematikan hati kamu dengan banyak ketawa dan juga banyaknya kamu makan. Itu kata Nabi SAW. Dalam riwayat, jangan kamu banyak makan dan juga jangan banyak minum, kata Nabi SAW. Fa innal qalba kazar'in, kerana sungguhnya hati kita itu seperti tanaman. Idza kathura alaihi al-ma' yamutu, idza kathura alaihi ma'. Tanaman itu pasti mati apabila berlebihan air. Sebab itu kita jangan terlalu banyak makan, sebab ianya mengeraskan hati. Maka kita tidak boleh terima nasihat, maka ilmu pun susah kita nak dapat. Sebab apa? Hati kita sudah keras. Itu dikatakan. Yang kedua kata Syekh, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Bila kita banyak makan, maka anggota kita ni akan banyak buat benda sia-sia. Sebab tu ulama salaf kata, apabila kamu banyak melakukan perkara sia-sia, ketahuilah perut kamu itu terlalu banyak makanan. Tu ulama salaf kata, bila kita banyak buat benda sia-sia. Apa benda sia-sia? Sepatutnya umur kita, umur 40, 50 tahun, 60 tahun, kita dah buat benda amal soleh yang banyak. Tapi kita tengok makin lama makin ngarut, makin lama makin banyak benda yang tak sepatut kita lakukan. Yang sepatutnya umur kita itu, bila dah naik meningkat, umur 40 tahun, kata Nabi SAW, apabila sesungguhnya Allah tu memaafkan kepada seorang hamba itu selagi mana tidak menjangkaui umur 40 tahun. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang menjangkaui umurnya 40 tahun tetapi kebaikannya tidak boleh mengalahkan keburukannya, maka dia mati maka Allah Ta'ala adkhalahun nar, Allah Ta'ala akan masukkan dalam api neraka. Ini semua tahzirat, benda-benda yang Nabi SAW sebut untuk beri peringatan kepada kita tentang umur. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, a'mar ummati ma baina sitin wa sab'in, ma baina sitin ila sab'in. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Dan kata Nabi SAW, bila seorang itu masuk umurnya 50 tahun, maka dia sudah masuk pada peringkat mu'atarikal manayah. Itu mu'atarikal manayah, peperangan dengan kematian. Kita ni nak mati ni, tuan-tuan dan puan, akan berperang. Maknanya perperangan yang paling besar. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, kematian itu adalah kiamatul sughra, adalah kiamat yang kecil. Nak katakan satu benda yang sangat besar sebenarnya, sehingga Nabi SAW mengumpamakan mati itu seperti kiamat yang kecil. Tapi kalau umur kita masih tak tambah aman, makin jahat pula, ketahuilah ada benda-benda yang masalah pada diri kita. Antaranya terlalu kenyang, perut kita tak jaga. Maknanya kita melakukan sia-sia. Dan pada kejahatan, jadi orang yang banyak makan, banyak juga melakukan dosa, banyak jahat. Sebab daripada perut kita ni datangnya kekuatan-kekuatan anggota kita. Bila kita makan banyak, maka anggota-anggota kita ni jadi kuat. Kan kita dah sebut, musannif dah sebut bahawasanya bila makan tu dia akan proses jadi darah dan juga air mani. Itu kata Syekh awal-awal daripada kitab ni, daripada awal bab keempat tu. Bila proses tubuh badan kita ni, maka melahirkan kekuatan, energi pada kita, maka ia menyebabkan kita ini lebih suka untuk melakukan dosa. Jadi sebab tu kalau makan banyak, maka akan menyebabkan kita ni banyak melakukan dosa. Itu kalau makan banyak. Dan yang ketiga,
Adapun membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Itu kata Syekh. Orang yang banyak makan, maka yang ketiga kata Syekh, menyebabkan orang tersebut membinasakan kecerdikan. Jadi dia tak bijak. Hafal susah, belajar lambat faham. Itu semua. Sebab itu para ulama mengatakan apabila seorang itu nak menuntut ilmu, maka dia kena kurangkan makan. Berbeza kalau orang yang perut kenyang sentiasa, maka dia hafal jadi susah. Dan ini mujarabat, para ulama dah cuba. Jadi kerana itu kita kena hindari daripada sifat kenyang ni, tuan-tuan dan puan. Kerana dia melambatkan pemikiran kita. Kata Luqman bin Hakim, apabila seorang itu perutnya penuh, maka namatil fikrah. Akal dia tu tidur. Akal dia tu tak boleh berfikir dengan baik. Itu disebut oleh Luqman bin Hakim. Nampak? Kemudian yang keempat kata Syekh. Kemudian yang kelima, dan kemudian kata yang keempat kata Syekh, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Ini di antara keburukan banyak makan. Bila banyak makan, maka akan menyebabkan seorang itu sedikit ibadah. Kerana bahawasanya manusia itu apabila memperbanyakkan akan ia makan, membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Nampak tak? Kalau banyak makan, apatah lagi makanan benda yang dia berlemak, bersantan pula orang Melayu kita kena nasi lemak. Memang mengantuk tuan-tuan dan puan kalau makan terlalu kenyang. Sebab itu kita kena kurangkan makan. Bila terlalu banyak makan, maka akan menyebabkan badan kita jadi berat dan mata kita akan mengantuk. Nampak? Jadi oleh kerana itu, para ulama dulu mereka itu kurangkan makan oleh kerana mereka nak ibadah. Mereka itu nak bangun malam, mereka makan malam tu sikit saja, tak makan banyak. Sebab apa? Agar di malam hari nanti ataupun di pagi hari nanti mereka boleh bangun. Di pertengahan malam tu mereka dapat bangun awal. Mereka dapat beribadah, mereka dapat tahajud, mereka dapat baca Al-Quran. Itu benda asbab yang bantu kita. Kenapa? Kata para ulama, bila seorang itu lapar, maka dia tidur dalam keadaan tak selesa. Bila dia lapar, tidur dalam keadaan tak selesa, maka dia senang terjaga. Sama ada dia akan haus pada waktu malam dan terbangun, ataupun dia lapar, maka dia terbangun. Nampak tak? Sebab apa bangun? Lapar kadang. Jadi kerana itu, ulama-ulama salaf tu kadang-kadang mereka suka makan waktu sahur. Lepas daripada mereka munajat, mereka akan makan sedikit. Kalau mereka berpuasa, mereka puasalah sahur. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, bahawasanya makan banyak ni memberatkan daripada ibadah kita. Sehingga kata Luqman bin Hakim, apabila seorang itu banyak makan, beliau mengatakan waqa'adatil a'dha 'anil ibadah, akan menyebabkan anggota-anggota kita ni malas nak beribadah. Itu yang memberatkan anggota kita. Nampak? Sebab itu Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW mudah untuk bangun malam, tak pernah tinggal tahajud. Oleh kerana apa? Mereka hidupnya dalam keadaan kelaparan. Sehingga Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Rasulullah dan juga keluarganya Muhammad, iaitu Nabi Muhammad SAW itu pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Maknanya Nabi SAW tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Hari ni tak kenyang, esok tak kenyang. Hari ketiga mungkin barulah dapat rasa makanan sikit. Itu pun tidak kenyang yang sampai satu tahap macam kita kenyang. Nak katakan Rasulullah SAW tu, dia punya kehidupan tu macam tu lah, makanan dia. Nampak? Pernah satu ketika, sahabat Nabi SAW keluar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu kelaparan keluar. Maka dia datang tengok, jumpa Rasulullah di hadapannya. Maka dia keluar, datang kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah." Maka dia tunjuk, dia angkat sikit perut dia tu, daripada tali pinggang dia tu, tak nampak aurat lah. Dia tunjuk ada satu batu ikatan. Kenapa diikat batu? Sebab tak nak masuk angin. Tuan-tuan dan puan-puan lapar, cuba ikat batu. Maka dia ikat batu, tunjuk Rasulullah. Tunjuk satu batu diikat. Nak tunjuk dia lapar lah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Umar, aku juga lapar wahai Umar." Maka Rasulullah SAW angkat perutnya, ada 3 daripada ikatan batu. Maknanya Nabi SAW ni lebih lapar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Tapi Rasulullah SAW tu lebih banyak bersabar. Nampak? Meskipun memang ada hadis, sahabat Nabi SAW tengok Nabi SAW tu tak makan. Pernah satu ketika dalam peperangan Nabi SAW tak makan langsung. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau tak makan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku ni diberikan rezeki oleh Allah. Aku ni diberi makan dan minum rezeki oleh Allah di sisi Allah. Maknanya ini di antara kelebihan Nabi Muhammad, dia tak pernah, maknanya Allah Ta'ala bagikan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Nabi SAW itu rasa macam kenyang. Rasa macam hilang dahaga. Itu Nabi SAW. Jadi itulah kekuatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok Nabi SAW sebenarnya orang yang sangat dahsyat. Kalau makan pun sebenarnya, kalau kekuatannya, nafsu makannya lebih dahsyat daripada kita. Sehingga katakan Imam Mujahid dalam kitab dalam kitab Syama'ilnya, Al-Imam Yusuf An-Nabhani, dikatakan, dinukilkan satu kalam daripada Imam Mujahid mengatakan bahawasanya kekuatan Rasulullah SAW itu menyamai seperti 100 orang lelaki ahli syurga. Satu kekuatan ahli syurga bersamaan dengan 100 orang lelaki ahli dunia. Maka Nabi SAW itu mempunyai kekuatan seperti 100 orang lelaki ahli syurga. Berapa banyak kekuatan Nabi SAW? Pada kekuatan makan dan minum dan juga jima'nya. Maknanya syahwat Rasulullah. Rasulullah SAW itu menyamai seperti 100 ahli syurga di dunia ni. Itu kekuatan Rasulullah SAW. Sebab tu kadang-kadang Rasulullah SAW tak makan berhari-hari. Rasulullah SAW tak makan berhari-hari. Itu kekuatan Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh ulama, tak ada nabi-nabi yang lain yang boleh menandingi kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Itu Rasulullah. Saya sentuh satu kisah tentang seorang lelaki ahli gusti zaman Rasulullah bernama Rukanah. Rasulullah SAW pernah datang kepada Rukanah ni dakwah lah. Rasulullah SAW dakwah, dia kata kepada Rukanah, Rukanah asli masuk Islam. Maka Rukanah kata, wahai Muhammad, kalau aku tahu apa yang kau cakap ni benar, aku dah lama dah masuk Islam. Maknanya dia tahu, konon-kononnya dia mengetahui bahawasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tu tak benar lah. Jadi dia rasa macam, tak betul lah, jadi aku tak nak beriman. Maka kata Nabi SAW, wahai Rukanah, apa kata kalau aku ajak engkau ni bergusti dengan aku? Aku ajak engkau, challenge kau bergusti dengan aku. Kata Rasulullah, kalau engkau menang, kau tak payah beriman kepada aku. Tapi kalau aku yang menang, kau kena beriman dengan aku. Rukanah gelak tuan-tuan. Sebab dia ni adalah ahli gusti yang paling handal. Tak ada orang di kalangan Arab Quraisy penduduk Mekah tu, tak ada siapa yang boleh kalahkan Rasulullah Rukanah ni. Dia je menang. World champion lah, UFC punya winner champion. Jadi ketika itu tuan-tuan puan-puan, kata Rasulullah, kalau kau bersetuju, setuju. Dia kata Rukanah kata setuju. Okey. Maka kata Rasulullah, ista'id. Sedialah. Siap sedia. Sediakan badan. Maka Rasulullah SAW datang kepada Rukanah. Rasulullah SAW angkat dengan satu tangan, lempar. Pum, jatuh. Terkejut Rukanah. Jadi Rukanah kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ulang balik. Maka Rasulullah SAW datang lagi. Rasulullah SAW angkat dengan satu tangan, campak ke bawah. Jatuh. Rukanah makin lembik badan dia. Maka dia kata, wahai Muhammad, ulang lagi. Maka Rasulullah SAW datang, angkat kali 3, Rasulullah SAW jatuhkan dia, tak boleh nak angkat dah badan dia. Tak boleh angkat dah badan dia. Sampai dia tuduh Nabi SAW, dia katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ni main sihir, dia kata. Kau ni main sihir, dia kata. Jadi Rasulullah SAW tadi dah deal dengan dia. Kalau dia jatuh, kalau dia kalah, maka dia kena beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi dia main kotor, dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, kau ni main sihir, dia kata. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kau nak tengok benda yang lain, bahawasanya kalau kau tak percaya bahawasanya aku ni Nabi, maka panggillah satu pokok yang berada di sana tu untuk datang kepada aku. Maka Rasulullah SAW panggil pokok tersebut, tuan-tuan perempuan, pokok tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Depan Rukanah. Pokok tu datang dengan akar-akar dia tercabut, datang kepada Rasulullah SAW. Datang. Kemudian sujud di hadapan Rasulullah. Itu kata Imam Busairi tu dalam satu qasidatul burda, dia kata apa tu? Ja'al li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakim bila qadami ka'annama satarat sataran lima katabat
furu'uha min badi'il khatti bil laqami. Tu kata Imam Busiri dalam Qasidah Burdah dia. Dia kata apa? Datanglah pokok itu apabila dipanggil oleh Nabi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berkaki. Datangnya tercabut akar-akarnya seolah-olah melakarkan di bumi kerana rasa cinta apabila dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya qasidah Burdah Al-Imam Imam Busiri. Datang kepada Rasulullah SAW. Maka Islamlah rukanah tersebut. Nak katakan itu kekuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni kuat sebenarnya, tapi Rasulullah SAW tahan. Kekuatan makan dia tak boleh menandingi siapa-siapa pun. Kekuatan minum tu tak boleh menandingi siapa-siapa. Itulah Rasulullah. Kita pun dah masuk Rabiul Awal ni, kita cerita sikit tentang Rasulullah SAW. Itu dikatakan. Jadi kurangkan makan. Ikuti sunnah Nabi SAW. Dan yang kelima, benda yang tak elok menyebabkan kenapa kita kena kurang makan, kata Syekh. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Artinya tak dapat seronok beribadah, tak dapat rasa zauq, tak rasa halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Itu kata Syekh. Jadi sebab tu ulama-ulama dulu mereka kurangkan makan. Sebab apa? Kadang-kadang makanan-makanan tersebut ada mengandungi benda-benda syubhah. Yang benda-benda syubhah ni kadang-kadang dia menegah kemanisan ibadah. Bila kita makan, kadang-kadang kita doa. Allah Ta'ala pun boleh jadi tak kabul. Satu. Yang kedua, mungkin kabul tapi tak rasa roh. Sebab apa? Ada benda-benda yang tak elok dalam perut kita ni. Sebab itu makan banyak ni tiada memberi kesedapan mengerjakan ibadah. Itu kata Syekh. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Itu kata Syekh. Apabila seorang itu makan banyak, maka ditakuti orang tersebut itu jatuh pada haram. Maksudnya bila makan banyak, kita punya hawa nafsu banyak, kita akan pilih makanan yang banyak, kita akan pilih bahan masak yang banyak. Yang kadang-kadang orang tengok, tak adalah jenama ni. Ni ada jenama ni, siu liu. Tengok jenama siu liu, dia pun ambil terus. Tak apalah, janji dapat masak sedap, janji dapat rasa sedap masakan tersebut. Tapi tak tahu halal ke tak halal. Itu yang dikata Syekh tu. Bahawasanya bila kita makan banyak, maknanya kita punya keinginan jadi banyak. Keinginan kita banyak, bila benda yang halal tak ada, terpaksalah haram pun haram lah. Tak ada cop halal pun tak ada cop halal lah. Nampak tak? Dan begitu juga syubhah. Benda yang kita tak tahu ni halal ke haram. Jadi oleh kerana itu jangan banyak makan. Bila banyak makan, maka kita punya keinginan juga akan banyak. Maka kita tak adalah toleransi lagi benda-benda yang halal haram ni. Kita tak ada lagi sensitif. Itu kata Syekh. Dan yang ketujuh kata Syekh, bahawasanya padanya bila banyak makan menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Itu kata Syekh. Bila kita banyak makan, maka menyusahkan hati kita. Ada setengah orang dia jenis cerewet. Dia kalau nak makan mesti ada bahan-bahan ni. Tak ada bahan ni sebab dia memang pemakan. Dia kalau tak jumpa ni, tak boleh lah. Tak ada kicap jalin, saya pun tak lalu makan. Dalam iklan tu kan. Kalau tak ada kicap jalin, saya pun tak lalu makan. Sebab dia punya keinginan tu. Kan menyusahkan hati kita. Bila isteri kita masak, kurang bahan, apa ni tak bawang. Nampak? Hati kita jadi broken. Nampak? Kita marah pula isteri kita. Padahal kan nafkah tu sebenarnya kita yang kena masak. Nampak? Bukan rumah kita masak. Rumah kita ni hanya tanggungjawab dia menjaga kepada anak dan tanggungjawab dengan kita saja. Nafkah ni, makan, minum sebenarnya suami dia yang kena pelihara, suami dia yang kena masak, suami dia yang kena belikan. Nampak? Cuma sunnah bagi isteri untuk memasak. Jangan bila isteri-isteri dah tahu, balik rumah tak nak masak lah. Ustaz Aris kata, itu tanggungjawab suami, saya tak nak masak lah. Jangan macam tu. Bila kita masak, tuan-tuan dan perempuan, kita ikut sunnah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ni dia rajin masak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu. Rajin jaga anak. Nampak? Pernah satu ketika dia penat sangat. Sampai dia kata kepada Sayyidina Ali, mengatakan, wahai Ali, beritahulah Rasulullah, boleh tak kalau carikan kita ni pembantu rumah.
carikan kita ni hamba ataupun bantu rumah. Jadi Sayyidina Ali ni sebenarnya dia malu sebenarnya, tapi dia tengok isterinya, dia kasih pada isterinya, tak apalah. Dia pun kata kalau begitu mari kita jumpa Rasulullah. Maka pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, kata penat jaga anak, penat masak, penat buat kerja rumah, Maka kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, wahai Fatimah, nak tak aku berikan engkau satu amalan yang kalau engkau amalkan ini lebih baik, lebih baik daripada seorang khadam, lebih baik daripada seorang hamba. Apa amalannya? Itulah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Ketika waktu pagi dan juga ketika waktu petang, waktu malam. Jadi orang perempuan kekuatan dia itulah. Inilah amalan dipanggil zikir Fatimah Zahra. Zikir Fatimah tu Zahra. Amalkanlah orang perempuan rasa macam letih dan sebagainya. Jangan risau, orang perempuan khidmat pada suami ni sebenarnya dia khidmat yang paling dicintai oleh Allah. Nampak? Sebab itu pernah satu ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berjihad. Maka ketika itu datang kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang lelaki ni ya Rasulullah, mereka itu dapat melakukan amal ibadah macam kami. Mereka solat macam kami. Mereka berpuasa macam kami. Mereka melakukan haji macam kami. Tapi kami ni, ya Rasulullah, tak dapat melakukan mereka seperti mereka, iaitu berjihad. Berjihad. Sedangkan kami ni hanya menjadi tempat meletakkan hawa nafsu mereka semata-mata." Itulah sahabat tu beritahu kepada Nabi SAW. Artinya kami ni dijadikan tempat untuk melahirkan anak, untuk melayani suami kami, itu saja. Sedangkan para sahabat yang lain di kalangan orang lelaki boleh pergi berjihad dengan kau ya Rasulullah, mana-mana pun boleh ikut kau Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, pernah tak kamu dengar persoalan sehebat ini?" Para sahabat mula-mula rasa macam, perempuan ni. Tapi Rasulullah SAW memberi khabar gembira kepada sahabat, "Pernah tak kamu pernah dengar soalan yang paling hebat seperti ini?" Kata sahabat, "Tak pernah." Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai perempuan, beritahulah kepada wanita-wanita di Madinah, bahawasanya apabila mereka mentaati kepada Allah dan mereka mentaati kepada suami mereka, mereka telah mendapat amalan-amalan pahala seperti apa yang dikerjakan oleh lelaki-lelaki mereka." Arti kata kalau suami kita ni dia pergi kerja cari nafkah, dapat pahala. Nampak? Kemudian dia solat 5 waktu, alhamdulillah jaga. Kemudian dia pergi kerja tutup aurat, alhamdulillah. Kemudian dia jaga pula pandangan mata dia, contohlah. Kemudian dia pula ada zikir-zikir, dia ada sembahyang sunat, apa semua. Tuan-tuan dan perempuan, masak saja tuan-tuan dan perempuan, puan-puan dapat pahala semua yang dilakukan oleh suami perempuan. Perempuan punya suami datang masjid, datang surau, dapat kat rumah. Itulah kelebihan yang Rasulullah SAW sebutkan. Sebab tu kata Nabi SAW, perempuan nak masuk syurga senang. Nampak? Apabila dia menjaga agamanya, apabila dia menjaga kehormatan dirinya, apabila dia mentaati kepada suaminya, dan dia menjaga solatnya, kata Nabi SAW. 4 perkara ni kalau dia jaga, maka kata Nabi SAW, mana-mana pintu syurga dia nak masuk, silakan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi itulah dikatakan, bila kita banyak, kita tengok kitab, bahawasanya pada menyusahkan hati, bila kita banyak makan, maka kita punya keinginan kita itu tak menenangkan hati kita. Kalau kurang sekian-sekian, maka akan kita rasa macam terasa dan sebagainya. Jadi jangan banyak makanlah. Dan memenatkan badan pada mencarinya. Betul lah. Susah. Kalau kita banyak makan, cerewet, maka kita akan susah pula nak carinya. Kalau tak ada, maka kita akan mengeluh. Dan menyediakannya, dan nak memasaknya, dan memakannya, nak makan pun susah. Nampak apa? Sebab terlalu banyak. Dan melepaskan daripada mudah dan mudaratnya. Artinya mendatangkan kemudaratan pula. Bila kita banyak makan, maka kita akan menyebabkan kita ini banyak mudarat pada tubuh badan kita. Nampak? Sebab itu kita ni jangan banyak makan. Bila banyak makan, ingat sesuatu yang banyak-banyak, ini kata Nabi SAW, binasa. Kata Nabi SAW dalam hadis, halaka mutanati'un, binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan.
Orang kalau banyak makan pun boleh kena kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa Allah Ta'ala kata? Kulu washrabu ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Makanlah dan minumlah dengan apa yang kami telah beri rezeki kepada kamu dengan sebaik-baiknya. Itu kata Allah. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kami menzalimi kalian, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Artinya bila banyak makan, menzalimi diri kita lah. Kita ada sakit sekian-sekian, kita ada penyakit sekian-sekian, sebab apa? Daripada makanan. Sebab itu dalam hadis kata Nabi SAW bahawasanya punca al-aslu da' al-ba'dah ataupun al-batan. Kata Nabi SAW, punca asal-asal penyakit itu adalah daripada perut yang kenyang. Perut. Sebab perut kita ni lah datang penyakit-penyakit yang lain. Kenapa ini ada penyakit-penyakit? 3 serangkai dan sebagainya. Oleh kerana kita terlalu banyak makan. Sebab itu pernah satu dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Khalifah Harun Rashid. Ketika tu dia datang satu penyakit, Khalifah Harun Rashid ni tak boleh berubat. Dia panggil semua doktor-doktor kat negeri dia, tak ada siapa yang boleh untuk berubat. Dalam pemerintahan khalifah tu, mana-mana tak boleh. Maka dia panggillah satu dunia punya doktor. Maknanya bukan satu dunia lah, negara-negara yang makruf dengan keilmuan medikal. Di antaranya dipanggil daripada Syam, Syria. Di antaranya dipanggil daripada Habsyah. Di antaranya dipanggil daripada Mesir. Di antaranya juga dipanggil daripada negara Turki. Maka daripada Turki datang menghadap kepada khalifah. Harun Rashid kata, apa yang kau sediakan ubat untuk menyembuhkan penyakit aku? Kata doktor daripada Turki tersebut, makanlah rumman. Apa tu? Buah delima. Sebab Allah Ta'ala sebut buah delima dalam Al-Quran. Itu merupakan syifa. Maka ditanya pula daripada Mesir, apakah ubat untuk membaikkan penyakit kau ini? Penyakit dia sakit kepala yang tak boleh hilang. Maka dia kata makan zanjabil. Zanjabil halia. Doktor tu katalah. Maka tanya lagi doktor yang ketiga daripada Syam, apa yang kau bawa ubat? Dia kata habatus sauda. Sebab Nabi SAW mengatakan bahasanya habatus sauda itu penyembuh segala penyakit kecuali mati. Semua bagi dalil, tuan-tuan dan puan-puan. Semua makanan sunnah tu. Nampak? Zanjabil tu makanan orang dalam syurga. Makanan-makanan dalam syurga. Nampak? Apa tu ayat tu saya lupa. Allah kata zanjabil. Kan ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanan-makanan dalam syurga. Nampak? Maka datanglah doktor daripada Habsyah ni, orang yang berkulit-kulit. Habsyah, Ethiopia lah sekarang ni, negara di Ethiopia. Jadi datang menghadap kepada khalifah. Khalifah kata, apa yang kau bawa makanan ataupun ubat? Dia kata, kau tak bawa apa-apa. Kau datang daripada jauh-jauh, kau tak bawa apa ubat? Dia kata, tak ada. Apa ubat kau? Ubat aku berhenti makan sebelum kenyang. Itu je. Jangan berikan perut kau, wahai khalifah, sentiasa kenyang. Itu saja ubat dia. Maka dicubalah empat ubat ni. Pertama daripada doktor Turki tersebut, kemudian doktor Mesir, kemudian doktor daripada Syam. Datanglah yang keempat, dia cuba sembuh penyakit. Yang tiga-tiga tu semua datang juga penyakit. Nampak tak? Sebab itu, ustaz, bukan Abu Saudat tu penyembuh penyakit. Dia penyembuh penyakit, tapi ulama sebut memang penyembuh penyakit, tetapi penyakit yang sesuai. Itu kita kena tengok dalam syarahan hadis. Sebab ulama kata ada penyakit yang sesuai yang disembuhkan. Tak semua penyakit yang boleh disembuhkan. Tapi apa-apa pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Jadi hilang makan yang kurang ni memang sembuh penyakit. Seorang sahabat saya, Ustaz Nasrul, tuan-tuan dan puan-puan, di Kuala Lumpur, saya tak bertemu dengan lebih kurang dah 6 tahun dah. Jadi bila saya baik daripada Hadramaut, saya jumpa Ustaz Nasrul itu perempuan kurus. Saya tengok dia kurus sangat. Saya tanya, Ustaz, asal kurus sangat Ustaz? Sakit ke? Ke diet? Dia kata, saya bukan diet tapi saya sakit. Sakit apa? Kencing manis. Sampai kurus macam ni Ustaz? Saya kata, ya, sampai kurus. Sebab saya punya reading kencing manis tu atas 25. Tak boleh baca dah. Memang terlalu tinggi. Atas 20 lah, lebih lagi tinggi. Maka ketika itu dia pun nak ambil insulin ataupun tak nak. Maka dia tanyalah seorang habib ni, seorang
guru dia lah. Dia belajar seorang Habib daripada Indonesia, iaitu Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Itu pun dia antara guru saya juga. Pernah saya ikut dia keluar dakwah di sinilah. Bukan guru yang mengaji pondok, tapi kita banyak khidmat dia. Maka kata Habib Muhammad Ridha bin Yahya, kamu kena puasa setiap hari. Itu ubat dia. Tak payah ambil insulin dulu, puasa setiap hari. Maka tuan-tuan dan perempuan, dia amalkan puasa. Maknanya puasa ni kurang makan. Maka dia amalkan puasa setiap hari kecuali hari yang diharamkan lah. Dia tak berpuasa, maka setahun dia amalkan, hilang penyakit, dan memang dia bukan sebagai seorang penyakit yang dipanggil sebagai penyakit diabetes. Bukan dianggap sebagai pesakit diabetes. Tak ada. Tak ada langsung. Inilah rahsia daripada apabila seorang itu kurang makan. Memang penyembuh penyakit tu tuan perempuan. Sebab tu kata Syekh, bahawasanya boleh menghilangkan mudarat. Nampak? Tu kata Syekh, dan melepaskan daripada mudaratnya. Mudaratnya apabila makan banyak. Dan kemudian kata Syekh lagi, dan yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Artinya bila orang apabila dia nak mati, maka susah pada sarakatul maut dia. Kerana apa? Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Allah. Jadi bila kita seronok sangat dengan dunia ni, bila kita rasa lagi banyak nikmat ataupun kita meraih nikmat, lebih banyaklah nanti kita sukar untuk menghadapi kepada sarakatul maut. Arti maknanya makan kita berlebihan yang sehingga kita ini merosakkan diri kita ataupun alpa melalaikan kita. Kerana apabila orang nak mati ni susah mati. Kerana apa? Kerana orang itu terlalu makan banyak. Itu kata Syekh. Nampak? Jangan main-main tuan. Kenyang je ni. Apatah lagi dosa-dosa yang lain. Ni kenyang saja. Kenyang ni makruh. Dan yang ke-9 kata Syekh, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Jadi orang-orang yang mana suka makan banyak, maka pahala akhiratnya kurang. Artinya dia tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi, pahalanya besar Allah Ta'ala berikan. Nampak tak? Sebab itu kita bila makan ni tuan-tuan dan perempuan, ikutlah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tu kalau makan, di antaranya disebut dalam Syama'il, kana ya'kulu bisalasati asabihi. Kata ulama, kata sahabat, bila nampak Nabi SAW makan itu, kadang-kadang makan dengan 3 jari saja. 3 jari yang jadi makan. Jari ibham, subabah, wusta. Jari tengah kita, jari telunjuk dan juga jari ibham. Ni 3 tangan yang Nabi SAW makan. Kenapa? Ulama-ulama saran, ulama syarah, kerana Rasulullah SAW itu bila ambil makan ataupun makan roti, maka tak nak makanan itu banyak masuk dalam mulut. Tu ulama syarah macam tu. Itu dikatakan ala-alama Ibrahim Al-Bajuri. Kenapa Nabi SAW pegang dengan 3 makan? Sebab Nabi SAW tak nak makan banyak masuk dalam mulut. Beza dengan orang makan sekali dengan 5 tangan. Sebab itu kata al-alama Ibrahim Bajuri, orang yang makan dengan 5 tangan ni orang yang gelojoh. Maknanya 5 tangan sekali. Kenapa tak? Sebab tu kita daripada kecil, mak apa kita ajar ikut sunnah makan dengan 3 jari, kan? Untuk apa tu sebenarnya? Orang tu ajar dulu, kenapa? Untuk kita ni tidak Allahumma salli Muhammad, makan begitu banyak. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita tengok Nabi SAW itu dalam Syama'il Muhammadiyah ni, kita sebut juga pasal Nabi. Ni bulan Rabiul Awal. Nabi SAW itu rahibas sadar. Nabi SAW itu orang yang dadanya itu berketak-ketak. Artinya rahibas sadar tu, dada Nabi SAW itu dengan perutnya sama level. Maksudnya sama level, tidak perutnya ke depan ataupun tidak dadanya itu terlalu besar. Maknanya perfect. Dada badannya Rasulullah SAW. Nampak? Sebab itu ada satu hadis, mohon maaf tuan-tuan dan puan, yang tak rasa. Tapi ni hadis Rasulullah. Ni saya sebut ni untuk saya sebenarnya, ni saya sebab saya pun dah makin naik juga ni. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam satu hadis Rasulullah SAW jumpa seorang lelaki badan dia agak besar. Jadi ketika tu Rasulullah SAW kata kepada lelaki tersebut, alangkah indah kalau perut kamu itu, kata Nabi SAW, kalau perut kamu itu, daripada bahagian-bahagian perut itu, adanya bahagian untuk orang-orang fakir miskin. Maknanya, kalaulah makanan-makanan yang dimasukkan dalam perut itu,
Ada bahagian kepada orang fakir, maknanya kamu makan sedikit lebih baik, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW tegur lelaki tersebut supaya jangan makan banyak. Itulah Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dakwah Rasulullah tu halus. Rasulullah SAW tak kata-kata Rasulullah yang gemuk. Buncit tak. Rasulullah SAW tegur macam tu. Kalau perut kamu itu ada bahagian untuk orang yang fakir, maka itu lebih baik, kata Rasulullah. Lembutnya akhlak Rasulullah di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-9, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Dan yang ke-10, bahawasanya Allah, ini yang kita takut, padanya hisab. Padanya makan banyak, nyanyi itu kembali makan banyak. Hisab pada hari kiamat telah bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhaj Al-Abid. Maknanya, kata Syekh, bahawasanya nanti di hari kiamat lebih banyak dihisab. Itu masuk Syekh. Kalau dalam kitab Jawi itu dia kata bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat, maknanya kena hisab di hari kiamat. Lebih makan banyak, lagi banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Sebab itu ada seorang ulama, nama dia ulama salaf, nama dia Muhammad bin Wasi'. Dia kata, aku ni tak suka kepada dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama, akhon idza awajtu faqawamani. Yang pertama, seorang saudara se-Islam, apabila dia melihat aku ni melakukan maksiat, maka dia tegur aku. Maknanya apabila aku ni menjatuh, leka, lalai, alpa, dia tegur aku. Ini pertama yang aku nak dalam dunia ni. Sedangkan dia zuhud, dia tak ambil dunia kecuali 3 benda ni. Yang kedua, kutan, iaitu rezeki, makanan. Kutan ni makanan. Makanan yang tak dihisap oleh Allah. Bila makan, tak dihisap. Itu yang aku nak. Yang aku nak dalam dunia ni, makan tu yang tak menjadikan aku ni berat esok dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, iaitu solat berjemaah. Solat berjemaah. Itulah yang dikatakan Muhammad bin Musi. Tetapi setiap makanan kita akan dihisap. Maka oleh kerana itu, kurangkan makan supaya esok lagi tak banyak kita dihisap oleh Allah. Nampak tak? Esok Allah tanya, buat apa ni makan dekat ni? Makan ni. Banyaklah kita kena tanya tuan-tuan dan perempuan. Apatah lagi di alam kubur, itu pasti ditanya. Sebab itu ada kisah satu lelaki kaya ni, dia mewasiatkan kepada penggali kubur. Dan dia kata, aku beri kau sekian-sekian duit ni, kau duduk teman aku selama 40 hari di kubur. Bila aku mati, kau duduk je kat atas tu. Buatlah kau nak baca Yasin ke, kau nak tahlil ke, buat apa-apa pun. Maka dia pun jagalah daripada Allahumma salli Muhammad, kubur tersebut selama 40 hari. Duduk teman 40 hari. Sebab dia dah diberikan duit, diberi upah, duduk jaga situ. Semayang kat situ, duduk dekat situ. Nampak? Jadi akhirnya tidur pun dekat situ. Pada malam pertama, apabila lelaki tersebut dikebumikan, maka dia terdengar ada suara malaikat yang bertanya kepada lelaki tersebut. Ini penggali kubur. Maka ditanya kepada penggali kubur tersebut, aku nak tanya kepada kau, wahai penggali kubur, apa yang ada di tangan kamu? Cangkul. Cangkul itu apa yang kau gunakan? Aku guna untuk menggali kubur. Daripada mana hasil kau dapatkan beli cangkul ni? Aku bekerja. Cangkul ini daripada hasil kayu apa? Ditanya pasal cangkul saja. Sampailah selama 40 hari soalan yang sama pada cangkul saja. Nak katakan bila kita masuk alam kubur ni tuan-tuan, belum di hari kiamat lagi ni. Yaumul hisab tu. Di kubur saja ditanya kepada kita apa yang kita kerjakan. Nak katakan kalau kita banyak makan, lebih banyak pula ditanya. Sebab itu ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala apabila dibangkitkan menjadi khalifah, maka apabila menjadi khalifah dia bermimpi dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Mimpi. Maka dalam mimpi itu sebut, dia bermimpi, dia kata kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, "Ma fa'alallahu bik ya Nabi Allah." Apa yang Allah Ta'ala buat kepada engkau ni, wahai Nabi Allah? Allah buat apa kepada engkau? Maknanya Allah bagi apa? Engkau kan Nabi, Allah bagi apa kepada engkau?
Maka dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, wahai Umar, sejak aku itu wafat, artinya sejak aku dicabut nyawa aku ini, sejak aku meninggal, sejak aku wafat, sampailah engkau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah, barulah habis soal malaikat di dalam kuburku. Berapa ribu tahun, tuan? Maknanya ditanya oleh malaikat ni, para nabi ditanya. Ini jumhur ulama mengatakan para nabi juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, nabi pun ditanya, apatah lagi kita. Kerana Nabi Sulaiman ni kekayaannya lagi dahsyat. Kekayaannya memang luar biasa. Sehingga kekayaannya itu penuh timur dan barat, menguasai dunia. Nampak tak? Dikatakan oleh Imam Abdullah Asy'arani, kenapa Nabi Sulaiman AS itu diberikan kekayaan dan raja? Oleh kerana apabila Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, apakah engkau mahukan menjadi raja? Ataupun aku memberikan kau ilmu? Maka Nabi Sulaiman AS dia memilih untuk diberikan ilmu. Maka kata Imam Abdullah Asy'arani, asbab dari pilihnya ilmu itu Allah Ta'ala menjadikan dia raja dunia. Sehingga dia boleh mengawal binatang-binatang, jin, bangsa jin. Sehingga ifrit, itu yang paling ganas tuan-tuan dan puan. Jin yang paling ganas, ifrit tu. Yang paling tua, itu pun tunduk dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nampak tak? Nak katakan Nabi Sulaiman tu banyak harta. Jadi disoal sampai pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barulah dihabis soal oleh malaikat di alam kubur. Kerana itu sebabnya bahawasanya Umar bin Aziz ni menjadi khalifah yang sangat-sangat amanah, yang sangat-sangat adil. Sehingga kan Baitul Mal, duit tu tak sentuh dah. Nak katakan zaman pemerintahannya, umat Islam ketika itu semua kaya raya. Semua hidup senang, tak ada orang miskin. Semuanya hidup senang. Sehingga kan tak tahu apa nak buat dengan duit Baitul Mal ni. Maka dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Aziz berijtihad, keluarkan beberapa makanan-makanan daripada Baitul Mal, maka longgokkan daripada tepi-tepi sungai dan di atas-atas bukit, supaya nanti burung-burung dapat makan di negara Islam, dan supaya tak dikatakan nanti bahawasanya burung-burung yang keluar daripada negara Islam dalam keadaan lapar. Adilnya Umar Abdul Aziz. Jadi begitulah. Nak katakan malaikat pun disoal, apatah lagi kita. Allahu Akbar. Itulah dikatakan, dan telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW juga. Bacakan dalam hadis, al-mu'min ya'kulu fi ma'din wahid wal kafir fi sab'atin am'adin hasba ibnu Adam luqaimat yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqahu sulus li ta'amin wa sulusun li syarabin wa sulusun li nafsi. Artinya kata Nabi SAW, bermula orang yang sempurna iman, artinya orang yang mempunyai iman yang kuat, itu memakan ia pada satu perut. Maknanya dia makan dengan satu perut saja. Orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Jadi kita punya perut ni tuan-tuan dan puan-puan ada 7 lapis. Dan usus kita paling panjang lebih kurang berapa? 20 meter. Berapa? 12. Lebih kurang macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Arabnya lebih kurang 17 hasta. Itu disebut dalam kitab Maraqil Ubudiyah, perut kita ni ada 17 hasta. Maka ada orang-orang kafir itu makan dengan memenuhi 17 hasta. Bayangkan, panjang, memang panjang. Saya pernah tengok tuan-tuan di YouTube macam mana orang dah mati tu dia keluarkan usus tu, memang panjang 17 hasta. Panjang. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalau perut kita besar, maknanya usus kita dah panjang. Jadi oleh kerana itu kita kena kurang-kurangkanlah sedikit makan, tuan-tuan. Saya tutup kitab ni tuan-tuan puan-puan dengan satu kisah seorang Al-Habib, ulama besar Madinah, sampai sekarang masih hidup lagi, namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit.
Beliau ni tuan-puan satu hari tu dikejarkan di hospital. Umur dia dah tua lah. Sekarang kita doa pada Allah supaya Allah panjang umurnya. Tuan-tuan, kerana orang-orang soleh, wali-wali Allah ni mendoakan kita. Mereka tak lupa kita. Mereka doa ke umat. Jadi kerana itu kesejahteraan kita ni kadang-kadang asbab daripada ulama-ulama yang masih hidup. Jadi beliau ni pernah satu hari ketika sakit, dikejarkan ke hospital. Sakit tua lah. Bila doktor cek, buat MRI apa semua sekali, bila scan tuan-tuan dan puan-puan, doktor terkejut. Kenapa terkejut? Doktor kalau terkejut, kita datang hospital, doktor terkejut. Kenapa kamu ni gula tinggi sangat? Tu doktor terkejut dengan kita. Tapi doktor terkejut kepada ulama ni, Habib bin Zaid Ismail ni. Dia terkejut sebab perutnya Imam ataupun Al-Habib Zaid Ismail ni, dikatakan ususnya sebesar buah apple. Ususnya macam buah apple. Buah apple yang besar tu lah, bukan yang kecil, besar tu. Kecil. Terkejut. Dia kata, tak pernah aku jumpa pesakit macam ni. Macam mana pura boleh? Ususnya sangat kecil. Dia ceklah buat semua. Jadi ke check up. Maka dikatakan bahawasanya aku ini tidak makan kecuali lapar. Dan kalau aku makan pun tidak sampai ke kenyang. Nampak? Sebab itu umurnya sekarang lanjut sampai 90-an, 90 tahun, 80 tahun lebih. Sihat tubuh badannya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita amalkan. InsyaAllah saya nasihat pada diri saya khususnya, memang makan ni bab benda yang paling susah. Sebab itu kata guru saya Al-Habib Ali bin Hasan Bilbaghi, dia kata bab makan ni kadang-kadang orang alim pun kalah. Maknanya bab makan ni paling susah. Kita nak mengawal nafsu kita ni. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Allah Ta'ala jadikan kepada kita orang yang beramal dengan ilmu. Allah Ta'ala jaga kita. Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala pelihara makanan kita, kesihatan kita daripada benda-benda yang mudarat. Dan Allah Ta'ala jaga juga isteri kita dan juga anak kita. Dan seluruh keturunan-keturunan kita ni orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan dosa besar. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kita nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para aulianya. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.